A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali yang saya muliakan Tuan LD, pengurusi Surau An-Nur Rahim, Putatan Pak Imam Saudara Mansur Rosman. Subhanallah. Pak Rosman, MC tadi, Tuan Unda, banyak saya kenal sudah ni, Mahmud dan Mahmud Majid tiada. Ini Tuan Haji ni. Alimin. Ha? Alimin. Alimin, insyaAllah mau Nepal. Amran. Hairudin. Ha? Hairudin. Hairudin. Subhanallah. Belakang? Juari. Johari. Subhanallah. Allah. Mudah-mudahan beliau teman masih saya hafal semua dan jemaah yang lain. Tahniah lebih dulu bagi pihak Jakim dan Jain kerana masih memeriahkan, mengimarahkan masjid, terutama di antara Maghrib dan Isya. Saya mendapat arahan untuk bertugas kembali sebagai untuk menyampaikan kuliah takmir, tuan-tuan. Selepas kita pihak mufti mengeluarkan arahan berkeliling, dan dengan ini insya-Allah saya dapat menyampaikan takmir, kuliah takmir pada kita untuk kita kongsikan pada malam dengan baik, dan akan tercapailah objektif pihak agama untuk para jemaah masjid memahami dan menghayati dan mengambil iktibar dan contoh tauladan daripada ceramah yang saya sampaikan, dan kita sama-sama untuk berkongsikan kepada kawan-kawan, saudara-saudara, keluarga. Itulah namanya amal jariah. Mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sampailah kita kepada tajuk kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Ya, ini kalau tidak silap senarai dalam senarai Al-Haramain adalah Nabi yang ke-19 dan Nabi yang ke-19 dalam senarai 25 Nabi dan Rasul yang wajib mukmin sebagai seorang Muslim mengimaninya. Subhanallah. Tuan-tuan dan rahmat sekalian, sebelum saya meneruskan ceramah saya ingin membacakan doa ringkas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbi surah li sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair, amma ba'd. Saya dahulukan dengan ayat Al-Quran surah As-Saffat ayat 123 dan 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Salamun ala Yasin. Sesungguhnya Nabi Ilyas adalah salah seorang di antara rasul-rasul. Kesejahteraanlah atas Ilyasa. Demikianlah tuan-tuan mukaddimah ceramah mengenai kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam.
di mana Allah memperlihatkan kepada umat berikutnya, yakni kita yang masih meneruskan hidup sebagai hamba Allah, tuan-tuan, di mana dalam kisah ini Allah telah memperlihatkan kepada kita bahawa satu kaum, yakni Bani Israel. Bani Israel ini, tuan-tuan, adalah kaum yang Allah memperlihatkan kita beberapa nabi yang telah diutuskan untuk membimbing masyarakat, tuan-tuan, untuk mengesahkan dan menyembah dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mencipta manusia, tuan-tuan. Dan seperti yang kita tahu bahawa Nabi Bani Israel ini, tuan-tuan, adalah kaum masyarakat yang setiap daripada Nabi menghadapi masalah untuk membawa kepada akidah yang benar. Yakni masyarakat kaum Bani Israel, tuan-tuan, selalunya ingkar kepada arahan Allah, dan lebih daripada itu kaum Bani Israel adalah menyembah berhala. Tuan-tuan, pada malam ini juga kita mengikuti kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kaum Bani Israel ini, yakni di satu negeri yang diberi nama negeri Ba'labak. Di negeri sekarang kita ketahui negeri Lebanon atau Lebanon, yang terletak di sebelah barat Syria, tuan-tuan, atau berhampiran dengan di dalam daerahnya terdapat juga lembah sungai Yordania atau Jordan, tuan-tuan. Nampaknya, tuan-tuan, kita masih berkongsi mengenai kisah-kisah Nabi di Asia Barat, tuan-tuan, dan di sanalah yang kisah-kisah Nabi ini munculnya ramainya kisah Nabi-Nabi di Asia Barat, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Nabi Ilyas ini diutus untuk membawa akidah yang lurus, membawa kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Tuhan yang satu, tuan-tuan. Dan Allah mengutuskan Nabi Ismail ini supaya menyuruh kaum Bani Israel ini untuk memusnahkan patung-patung berhala-berhala yang dinamakan berhala Baal atau Ba'lah, tuan-tuan. Di setiap rumah mereka menyembah berhala yang dibuat daripada emas, tuan-tuan. Kepercayaan mereka melebihi daripada kepercayaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada perjuangan Nabi Ilyas ini, tuan-tuan, kita dapat mendapat contoh tauladan daripada perjuangan Nabi Ilyas dan juga Nabi Ilyasa apabila kita mengikuti, berkongsikan kisah Nabi ini, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, perkembangan dakwah Nabi Ilyas kira-kira pada tahun 910 sebelum Masehi, tuan-tuan. Dan Nabi Ilyas ini, tuan-tuan, adalah daripada keturunan Nabi Harun alaihissalam dan juga saudara kepada Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan. Nabi Harun, tuan-tuan, telah memperturunkan
syariat Nabi daripada syariat Taurat tuan-tuan kepada generasinya, 4 generasi daripada generasi dan lahirnya Nabi Ilyas alaihissalam tuan-tuan. Dengan demikian Nabi Ilyas ini menguasai menghafal isi kandungan kitab Taurat tuan-tuan. Dengan itu Nabi Ilyas ini begitu bersungguh-sungguh untuk menjalankan, melaksanakan dakwanya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Namun demikian kita ringkaskan kisah ini tuan-tuan. Dakwah Nabi Ilyas ini tidak dipedulikan oleh kaum Bani Israel di negeri Baklabak tuan-tuan. Jadi apakah masalahnya adalah Raja Baklabak ini dinamakan Raja Ahab, begitu berpengaruh sekali tuan-tuan, yang membawa rakyatnya untuk menyembah berhala Ba'la atau Baal tuan-tuan. Jadi di akhirnya raja dan rakyat kaum Bani Israel ini tuan-tuan di negeri Baklabak ini tuan-tuan tidak menyambut, tidak mendapat menerima pengajaran syariat Allah, syariat daripada manhaj daripada Nabi Harun atau Nabi Musa alaihissalam daripada kitab Taurat tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di akhirnya menurunkan azab, dan kita mulalah memikirkan tuan-tuan di mana Allah menurunkan azab kepada Bani Israel ini di negeri Baklabak ini tuan-tuan. Apa azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah musibah, azabnya ialah kemarau sepanjang tahun, sepanjang masa tuan-tuan, yang mengakibatkan tanaman musnah, manusia menghadapi masalah hidup dan yang membawa kematian. Jadi kaum dengan azab yang turunkan Allah itu tuan-tuan, masyarakat Bani Israel di negeri Baklabak tuan-tuan kebanyakan mengalami kematian tuan-tuan, dan kerana kebuluran, dan begitulah akibat musibah yang turunkan Allah, akibat keengganan mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya tidak sekali-kali menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya menyembah kepada berhala tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dakwah Nabi Ilyas alaihissalam ini di penghujungnya menerima pugutan, amaran, amaran dari pembunuhan atau menghalau Nabi Ilyas daripada perkampungan di negeri Baklabak yang tuan-tuan. Walau bagaimanapun dengan beberapa tahun tuan-tuan, dakwah Nabi Ilyas ini menunjukkan kepada kita begitu sengsaranya dia bukan saja dihina atau dengan mencederakan tubuh badannya dengan cara membaling batu tuan-tuan, dan juga mengusirnya daripada perkampungan Bani Israel tuan-tuan. Tetapi beberapa tahun Nabi Ilyas telah cuba untuk mendakwah bagaimana syariat, bagaimana sepatutnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta sebagai manusia, dan memberi rizki dan memberi kenikmatan dalam hidup,
dan Allah juga yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Allah akan menyediakan dua tempat di akhir hayatnya ini, tempatnya di neraka bagi orang yang tidak beramal saleh kepada Allah, dan juga di tempat syurga adalah yang di mana hidup yang penuh nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tapi nampaknya dalam kisah dakwah Nabi Ilyas kepada Bani Israel menjadikan Bani Israel bertambah marah dan akhirnya membawa kepada membawa kepada Nabi Ilyas ini dikejar untuk dibunuh, tuan-tuan. Jadi kita beralih kepada episode yang kedua, tuan-tuan, di mana kita sudah mengikuti bagaimana cekalnya seorang pendakwah yang kita boleh sentuh, tuan-tuan. Episode yang kedua, tuan-tuan, bagaimana pelarian dari kampung ke kampung, pengusiran kepada seorang nabi, tuan-tuan. Daripada ke kampung-kampung berselindung di gua, tuan-tuan, untuk berikhtiar mendapatkan keselamatan. Sebagai seorang nabi yang mempunyai mukjizat, tuan-tuan, kita tidaklah begitu susah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kisah ini, tuan-tuan, kita dah mendapat iktibar bahawa Allah itu melihat apa dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Allah akan menentukan kita, Allah tidak terikat kepada apa yang baik dengan kita dan apa yang jahat dengan kita. Allah lah. Dalam Al-Quran mengatakan bahawa kemungkinan boleh jadi apa yang kita rasa baik, Allah tidak sebaliknya, dan boleh jadi apa yang buruk kepada kita tapi baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, tuan-tuan, tempoh pengusiran dan pelarian Nabi Ilyas di negeri Ba'labak, tuan-tuan. Akhirnya terjumpalah dalam satu keluarga, satu rumah, tuan-tuan, satu rumah untuk beliau menyelamatkan diri. Ya, ini rumah budak yang sakit kesengsaraan Nabi Ilyas, tuan-tuan, yang akhirnya menjadi nabi, tuan-tuan, dengan ibunya, tuan-tuan. Jadi di sini episode balik, tuan-tuan, apabila dia mendapat perlindungan dari satu keluarga, tuan-tuan, apabila mendapat tempat perlindungan yang selamat, tuan-tuan, kita merasakan, kita boleh mengambil contoh tauladan kepada Nabi Ilyas alaihissalam, tuan-tuan. Apabila Nabi Ilyas mengizinkan untuk berlindung dengan keluarga di rumah itu, tuan-tuan, didapatinya seorang budak sakit dengan begitu teruk dan begitu susah sekali kehidupan mereka, tuan-tuan. Jadi kerana dengan perasaan seorang yang mendapat keselamatan di rumah itu, tuan-tuan, Nabi Ilyas segera memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar budak itu sembuh daripada penyakitnya, tuan-tuan. Jadi dengan doa itu, tuan-tuan, Nabi Ilyas, budak itu bernama Ilyas, tuan-tuan, sembuh daripada penyakitnya, tuan-tuan. Jadi dalam episod ini, tuan-tuan, Nabi Ilyas ini walaupun tidak mengenali pada awalnya, tetapi dia merasakan bahawa keluarga ini patut dibantu. Jadi dia ambil keluarga ini, tuan, sebagai anak angkat Nabi Ilyas, tuan-tuan, sebagai dia punya anak angkat, dan dia memberi pertolongan, dan dia bersama dengan keluarga ini, tuan-tuan, dengan beberapa ketika selepas itu, tuan-tuan. Jadi sehingga kan budak ini, Ilyas ini, tuan-tuan, menuntut ilmu daripada bapa angkatnya dan juga macam ahli keluarganya dalam rumah, tuan-tuan. Menuntut ilmu dengan ilmu tauhid daripada syariat Taurat, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kita bolehlah rupanya dalam kisah ini amalan mengambil keluarga angkat, anak angkat adalah amalan yang mulia sekali, tuan-tuan, ya. Dan kita di masyarakat sini pun
alhamdulillah serupa dengan apa yang dilakukan oleh seorang nabi, tuan-tuan. Alhamdulillah. Episode yang seterusnya ialah, tuan-tuan, ialah seorang Nabi Ilyas ini apabila sudah sihat dan mempunyai ilmu dalam menuntut dengan gurunya, yakni bapa angkatnya yang Ilyas, tuan-tuan, dia mula memberi menghormati gurunya, menghormati bapa angkatnya dengan menuntut ilmu dan patuh kepada nasihat dan sebagai kasih sayangnya kepada yang orang tua, tuan-tuan. Jadi memudahkanlah Nabi Ilyas ini kembali kepada perkampungan Bani Israel, tuan-tuan, untuk meneruskan dakwanya. Sekarang ini episode ini mereka sudah berdua untuk melaksanakan dakwah, tuan-tuan. Jadi contoh tauladan di sini kita dapati bahawa seorang murid itu sentiasa menghormati gurunya, yang apa yang dilakukan oleh Nabi Ilyas, tuan-tuan, dan juga sentiasa menghormati amanah, tidak menyakitkan gurunya atau bapa lebih orang tua, tuan-tuan, sifat-sifat yang terbeli kita dapati dan contohi dalam kisah ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, dengan Allah memerhatikan Nabi Ilyas ini mempunyai sifat-sifat yang terpuji, maka dari itulah, dan juga mempunyai ilmu, dari itulah Allah terus melantik, memberi wahyu, dan seperti surah As-Safat tadi, tuan-tuan, memberikan Nabi kepada Ilyas alaihissalam, tuan-tuan. Dan tempoh tersebut, tuan-tuan, sudah menunjukkan Nabi Ilyas sudah usianya sudah menjadi tua, dan masa peringkat inilah Nabi Ilyas sanggup meneruskan perjuangan dakwah oleh bapa angkatnya dan juga gurunya, tuan-tuan, kepada Bani Israel yang memang susah untuk menarik akidah mereka, tuan-tuan. Jadi dalam kisah ini, tuan-tuan, kita dapati bahawa Bani Israel ini, kaum Bani Israel ini, tuan-tuan, begitu berani ingkar, dan pada saat apabila mereka sudah merasakan keseksaan daripada azab yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka Nabi Ilyas dan Ilyas ini berdakwah semula kepada mereka. Pada masa itu timbul kesadaran, kita nampak dalam dakwah itu bahwa kaum Bani Israel ini bersetuju untuk menghapuskan patung-patung Baal, dan dengan meminta Nabi Ilyas minta kepada Allah untuk memberikan menjauhi bencana yang mereka alami, tuan-tuan. Dengan doa Nabi Ilyas ini, tuan-tuan, Allah mengabulkan doa dan menurunkan hujan, memberi kesuburan tanaman, memberi kesehatan kepada kaum Bani Israel pada selepas doa yang diberikan oleh Allah, oleh doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Begitulah, tuan-tuan. Tetapi apabila kita juga di peringkat ini, tuan-tuan, mendapati bahawa apabila masyarakat sudah menikmati balik kenikmatan dalam dunia, tuan-tuan, memperoleh bukan sahaja kesihatan, tetapi harta tanaman, kekayaan sudah mereka mula menikmati semula, tuan-tuan. Nabi Ilyas memerhatikan bahawa rupanya manusia apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan hilang ketakwaan.
kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Apabila menjadi menjadi nikmat itu, tuan-tuan, memiliki kekayaan kebendaan, hilanglah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga kita boleh berkongsikan untuk menghayati, untuk memberi iktibar kepada masyarakat Bani Israel, tuan-tuan. Apa yang terjadi? Mereka kembali menyembah berhala, tuan-tuan. Dan apabila mereka hidup dengan senang, tuan-tuan. Jadi akhirnya kita buatkan kesimpulan kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa ini, tuan-tuan, di mana Nabi Ilyas sebelum baginda wafat sempat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya azab, musibah kepada Bani Israel akibat daripada keingkaran, kembali kepada mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, mereka engkar lagi kepada Allah, dan dengan itu minta Allah supaya mengembalikan azab kepada kaum Bani Israel ini, tuan-tuan. Tetapi dalam penghujung ini, tuan-tuan, Nabi Ilyas telah cuba untuk melaksanakan kebolehan tersendirinya untuk berhadapan dengan untuk memberi nasihat dan dakwah dan menarik kepada kaum Bani Israel ini, tuan-tuan. Dan kita dapati bahawa Nabi Ilyas ini, tuan-tuan, mempunyai keistimewaan tersendiri, di mana satu ketika dia dapat menyatukan kaum Bani Israel ini, tuan-tuan. Di mana kaum Bani Israel ini pada satu ketika dia semuanya mula menghormati, mula menyayangi Nabi Ilyas, tuan-tuan. Dan dengan faktor keadilan dan kasih sayang dan kebolehan yang ditunjukkan oleh Nabi Ilyas, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, apabila di saat Nabi Ilyas wafat, tuan-tuan, dan perlahan-lahan dari masa ke semasa mulalah kaum Bani Israel kembali untuk menyembah berhala Baal, tuan-tuan, dan mereka kembali kepada kehidupan yang sesat seperti pada mulanya, tuan-tuan. Jadi akhirnya, tuan-tuan, tidak ada Allah sentiasa memerhatikan dan melihat, tuan-tuan. Allah sekali lagi menurunkan bencana dengan menghapuskan kaum negeri Ba'labak, tuan-tuan. Semuanya binasa, tuan-tuan. Bukan sahaja dengan kemarau, kesiksaan begitu saja, tetapi juga dengan memusnahkan semua sekali penduduk Ba'labak, tuan-tuan. Dan yang tinggal ialah Nabi Ilyas dan pengikut-pengikutnya yang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Palestin, tuan-tuan. Begitulah turutan kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas ini, tuan-tuan. Kita dapat kesimpulan bahawa ada 2-3 iktibar dan contoh tauladan yang kita boleh kongsikan dan kita boleh hayati dalam hidup kita, meneruskan hidup ini, tuan-tuan. Kita juga akan menemui Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, yaitu kita lebih dari bermula. Satu daripadanya ialah supaya daripada kisah ini memberikan kepada kita punya ketakwaan kita, menguatkan lagi ketakwaan kita, bahawa kita lebih takut kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel telah dimusnahkan di negeri Ba'labak, tuan-tuan. Berbandingan kita, umat Muhammad tidak seseksa seperti demikian, tuan-tuan, ya. Alhamdulillah.
Jadi kita punya Allah menurunkan COVID-19 kepada umat yang kita alami sekarang ini. Apa yang kita buat ialah lebih kita mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa insaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita reda dan kita bersabar apa yang di Allah yang mengetahui segala-galanya, tuan-tuan. Ya, jadi yang keduanya, tuan-tuan, bagaimana seorang nabi perjuangan itu, tuan-tuan, dengan akidah yang kukuh, tuan-tuan. Akidah yang kukuh dan etika yang kuat kepada Allah, hanya berharap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ugutan pembunuhan terhadap dirinya tidak diambil kisah oleh dirinya sebagai seorang pendakwa, tuan-tuan. Demikian juga lah dengan anak yang menuntut ilmu, tuan-tuan, Nabi Ilyas, tuan-tuan. Kita dapat contohi anak-anak muda, kalau dapat mencontohi Nabi Ilyas, tuan-tuan, dalam menuntut ilmu, menghormati yang lebih tua, dan juga mempunyai sifat-sifat yang terpuji sebagai amanah, tuan-tuan. Dan demikian juga dengan keluarga, ada amalan-amalan keluarga yang mulia, yakni orang tidak bersaudara juga boleh diambil sebagai ahli keluarga, seperti program anak angkat, bapa angkat, dan keluarga angkat, dan seterusnya, tuan-tuan. Di kisah yang seterusnya kita akan lebih lagi berkongsi apakah iktibar dan contoh tauladan bagi kisah-kisah Nabi yang seterusnya, mungkin berbeza daripada kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas alaihissalam, tuan-tuan. Demikianlah yang semoga kita dapat memahami dan berkongsi sedikit ilmu yang telah saya sampaikan. Yang kurangnya daripada saya dan yang lebih baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri, aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi habli minas solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.